Salam sejahtera dan salam Malaysia gemilang. Kembali lagi kita pada forum kali ini. Pastinya akan lebih banyak lagi topik yang akan kita bincangkan. Pada hari ini saya tidak akan bersendirian kerana pada hari ini saya akan ditemani 4 orang ahli panel kita untuk kita berbincang akan topik yang semakin hangat diperkatakan pada masa ini. Ya, tajuk forum kita pada hari ini adalah berkisar tentang seni visual di Malaysia, iaitu bertajuk Impak Era Teknologi Terhadap Seni Visual di Malaysia. Bila kita bercakap tentang seni visual, sudah tentu masyarakat pada umumnya mengetahui bahawa seni visual ini berkait rapat dengan lukisan dan menghasilkan karya. Namun, kita juga melihat pada masa sekarang di mana teknologi sangat penting bahkan digunakan dalam pelbagai sudut kehidupan manusia. Dan apakah teknologi ini turut memberi pengaruh kepada perkembangan seni visual di Malaysia pada masa sekarang? Oleh itu, kita terus mengajukan soalan kita yang pertama, iaitu apakah pandangan ahli panel kita terhadap aliran seni visual di Malaysia pada masa sekarang? Terima kasih saudara Ezan di atas soalan yang diajukan. Salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai pelbagai tarifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi maklumat dan komunikasi. Definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1958, teknologi adalah metod ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Roger dalam Sir Ritchie 1994 pula, teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Iskandar Alis Yahbana, seperti dikutip Yusuf Hadi Miarso 2007, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjangkan, memperkuat atau membuat lebih kukuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Namun, tarifan teknologi yang digunakan pakai di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapatan, pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Bagi komunikasi pula, ditarifkan sebagai komunikasi perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain. Pandangan saya terhadap aliran seni visual pada masa sekarang adalah ianya sudah menjadi sesuatu mata pelajaran yang setanding dengan mata pelajaran yang lain, kerana dalam peringkat universiti maupun diploma ianya masih wujud dan turut dipelajari dengan seperti mata pelajaran yang lain. Namun ini tidak akan merendahkan semangat seseorang untuk meneruskan mengambil seni visual dalam pelajarannya, kerana ini juga mampu mengasah bakat seseorang itu dalam seni visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Enzen atas soalan yang diajukan itu tadi. Okey, berbalik kepada soalan, apakah pandangan saya terhadap aliran seni visual pada masa sekarang? Apa perubahan? Okey, pada pandangan saya, sokongan pihak pentadbir terhadap seni visual amat penting. Ini kerana perubahan bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat dalam masa yang singkat. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat dalam institusi khususnya bagi seni visual. Okey, selain daripada itu, peranan pentadbir turut memainkan faktor yang penting. Segelintir pentadbir yang kurang memberi tumpuan kepada kehendak dan keperluan semasa bagi seni visual turut merupakan faktor yang menyebabkan seni visual kurang diminati dan terpinggir. Dengan era teknologi global dan digital, kesedaran dan peranan pentadbir bagi mendedahkan seni visual adalah sangat penting. Okey, itu saja untuk pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Dalam era globalisasi yang penuh dengan pancaroba ini, perubahan mendadak dalam era teknologi pada masa ini dapat dilihat sangat berkembang dengan pesat seiring dengan pembangunan maju kebelakangan ini. Menurut sumber Wikipedia, seni visual atau seni tampak merupakan satu bentuk seni yang berfokuskan kepada hasil ciptaan yang berbentuk visual. Contohnya, lukisan, grafik, fotografi dan filem. Dalam kata lain, seni visual ialah ciptaan yang boleh dilihat melalui penglihatan mata yang bersumberkan daya pemikiran, idea dan kesenian oleh seseorang. Seterusnya, ia akan diterjemahkan kepada objek nyata seperti arca, gambar, model dan sebagainya. Berbalik kepada perubahan seni visual pada masa ini, terutamanya dalam teknologi, kebanyakannya dapat dilihat penggunaan dalam teknologi elektronik. Jika dapat diteliti kemajuan dari segi teknologi pada masa dahulu lebih kepada penggunaan media yang semula jadi berbanding dengan teknologi moden yang mampu dalam menghasilkan karya menjadi lebih mudah dan juga pantas. Tidak hairanlah begitu banyak penghasilan dari setiap pelajar, individu ataupun berkumpulan namun menggunakan platform teknologi yang berbeza mengikut idea dan kreativiti masing-masing. Namun, persoalannya adalah adakah seni visual di Malaysia dari segi perubahan dalam penghasilan karya giat dijalankan? Adakah ramai artis veteran yang mahir dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknologi pada masa ini? Apakah ramai generasi atau pelajar pada masa ini memberikan pendedahan kepada artis yang lama bahawa teknologi pada masa ini mampu untuk meringankan beban mereka dalam penghasilan karya? Justru, melalui perubahan seni visual terkini boleh mewujudkan disiplin seni yang mampu memberikan pilihan kepada seseorang individu atau pelajar menjadi pemangkin kepada pertumbuhan seni visual di Malaysia. Di samping itu, transformasi yang semakin rancak ini perlulah diambil kira oleh seseorang individu yang merupakan artis yang mahir menggunakan teknologi atau pelajar yang mempunyai niat memperkenalkan perubahan seni visual kepada masyarakat di luar sana. Sekaligus melalui ilmu, kemahiran atau bakat yang dimiliki mampu untuk membantu individu yang mempunyai. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel yang menjawab soalan pertama tadi sebagai pembuka bicara forum kita pada hari ini. Saya juga tidak ketinggalan dalam melihat perubahan serta perkembangan aliran seni visual yang berlaku di negara kita Malaysia ini, terutamanya dalam mengerungi era teknologi yang semakin hangat dan semakin pesat membangun di negara kita ini. Ingin saya bertanya, apakah ada impak positif era teknologi ini kepada aliran seni visual di Malaysia pada masa kini? Terima kasih kepada saudara Enzel atas soalan yang diajukan itu tadi. Okey, balik kepada soalan, apakah impak positif era teknologi kepada aliran seni visual? Okey, globalisasi adalah
satu fenomena yang melanda seluruh dunia pada masa kini, yang mana terjehan maklumat menerusi perantaraan media komunikasi seperti teknologi komputer, internet, media elektronik dan teknologi cyber telah menyumbang kepada lonjakan disiplin ilmu ke satu tahap yang lebih tinggi dan bersifat terbuka. Okey, selain daripada itu, impak daripada globalisasi ini, disiplin ilmu seni visual juga telah berubah secara total. Seterusnya, kurikulum seni yang sedia ada pada masa kini telah menampakkan satu perubahan yang positif, di mana elemen teknologi dan kecanggihan penggunaan komputer mula diserap di Malaysia. Usaha ini dapat dilihat menerusi pendidikan seni visual di institusi-institusi di negara ini. Hakikatnya, di era globalisasi ini, kemajuan teknologi bergerak dengan sangat pantas. Jika pendidik seni mampu bersaing, pastinya satu hari nanti seni visual akan muncul sebagai satu bidang ilmu yang utama dalam usaha meningkatkan kefahaman teknologi, kefahaman terhadap kepentingan seni visual dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Antara impak positif di era teknologi kepada aliran seni visual antaranya adalah era teknologi memudahkan pengkarya untuk menghasilkan karya seni yang baru yang lebih kepada komputer grafik 3 dimensi. Contohnya, pengkarya boleh membuat anatomi 3 dimensi yang dapat bergerak. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nick Aiman dengan saudari Elisa yang memberi pandangan mereka sebentar tadi. Seterusnya, saya teruskan dengan soalan kita pada hari ini. Apakah yang boleh dilakukan agar seni visual ini tidak hilang di telan zaman? Apa yang boleh dilakukan agar seni visual ini tidak hilang di telan zaman bagi masyarakat adalah mendedahkan kepada masyarakat perisian reka bentuk berserta internet. Ini juga dapat memainkan peranan positif bagi meningkatkan kemahiran ICT masing-masing. Dengan adanya kemudahan ICT di makmal atau studio di sekolah dipertingkatkan, ini juga membolehkan masyarakat lain turut merasai betapa pentingnya dengan adanya ICT. Ini juga turut memerlukan sokongan ibu bapa dan masyarakat. Bukan sahaja masyarakat yang perlu mementingkan ICT, malahan ianya juga lebih penting daripada sokongan dari pihak pentadbir sekolah. Saya menyokong kepada pernyataan yang disuarakan oleh Linda sebentar tadi. Pada pendapat saya, seni visual ini adalah bukan satu bidang yang kita tidak boleh katakan tidak wujud di dalam pendidikan di Malaysia. Namun, jalan penyelesaian yang kita boleh lakukan demi mengelakkan bidang ataupun subjek seni ini tidak lapuk ditelan zaman adalah pertama sekali ibu bapa berperanan dalam proses memperkenalkan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak ketika mereka masih kecil lagi. Apa yang saya ingin tegaskan di dalam pernyataan ini adalah segelintir daripada ibu bapa tidak suka membiarkan anak-anak mereka untuk bereksplorasi dengan seni ataupun warna kerana mereka berpandangan bahawa ketika anak-anak mula mencoret sesuatu sama ada di permukaan dinding maupun di atas kertas, jika tidak mengikut keinginan yang diperkatakan, ibu bapa serta-merta melarang anak-anak berbuat demikian. Justru, ibu bapa tidak mengambil tahu bahawa membiarkan anak-anak bereksplorasi dengan dunia seni sejak dari kecil lagi mampu untuk membina kreativiti anak-anak. Minat di dalam seni apabila mereka mula memasuki alam persekolahan adalah terpulang kepada diri mereka tersendiri untuk memilih apakah yang terbaik pada diri mereka dan masa depan mereka kelak. Ibu bapa seharusnya menyokong keinginan anak-anak yang berminat dan cenderung ke arah seni dan bukannya menghalang mereka. Selain itu,
pihak sekolah juga turut berperanan dalam mendedahkan seni kepada murid ataupun pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana subjek seni ini sememangnya subjek yang diajarkan sejak dari dulu lagi. Justru, para guru perlulah memperkenalkan kepada murid-murid atau pelajar bahawa subjek seni ini adalah subjek yang sangat menarik untuk dipelajari. Subjek seni yang dipelajari oleh mereka bukanlah sekadar melukis, tetapi pendedahan kepada penghasilan arca, seni yang menggunakan komputer dan banyak lagi. Para murid dan pelajar haruslah diberikan peluang untuk mencoba perkara-perkara yang baharu supaya mereka beralih pandangan bahawa seni ini adalah sesuatu yang perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi. Oleh itu, para guru yang mengajar seni ini perlulah menegur dan memperbaiki kelemahan mereka serta memberi dorongan agar para murid atau pelajar yakin dengan bakat yang mereka ada. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan bengkel atau membuat lawatan ke galeri-galeri seni yang ada di Malaysia. Hal ini demikian kerana dengan menyertai salah satu aktiviti tersebut juga membantu mereka untuk berfikiran ke hadapan lagi, membiarkan para murid atau pelajar berfikir apakah maksud tersurat dan tersirat di sebalik sesebuah karya dan mungkin akan membantu mereka dalam menjana pemikiran yang lebih tinggi dalam penghasilan karya mereka tersendiri. Oleh itu, masih banyak lagi perkara yang boleh membantu mengelakkan daripada seni ini ditelan zaman. Tetapi dua perkara penting yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu peranan ibu bapa dan peranan pihak sekolah adalah perkara yang perlu difokuskan. Antara perkara yang boleh dilakukan agar seni visual tidak hilang ditelan zaman, antaranya adalah sebagai pengkarya, haruslah sentiasa menghasilkan karya yang baru agar dapat menarik minat kepada anak muda zaman sekarang. Seterusnya, sebagai pengkarya juga, haruslah membuktikan kepada masyarakat bahawa seni visual dapat menjaminkan kejayaan pada masa depan, agar dapat menarik minat pada anak-anak muda zaman sekarang. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang menjawab soalan sebentar tadi. Sememangnya banyak lagi langkah yang boleh dilakukan untuk mengekalkan seni visual ini daripada terus ditelan zaman. Antaranya adalah dengan memanfaatkan era teknologi ini sebaik mungkin. Contohnya, memanfaatkan teknologi pada masa kini untuk menghasilkan karya seni visual dengan gaya penghasilan dan teknik yang baru. Ingin juga saya bertanya kepada saudara dan saudari sekalian. Dengan kepesatan era teknologi yang semakin hari semakin pesat membangun di negara kita ini, adakah subjek seni visual masih relevan untuk ditawarkan di universiti dan sekolah rendah maupun di sekolah menengah? Pada pendapat saya, subjek seni ini bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi didengar oleh setiap masyarakat maupun individu, apatah lagi pelajar. Jika dipandang dari sudut pendidikan, subjek seni ini kurang ditawarkan di beberapa institusi pendidikan. Tambahan pula, guru atau pensyarah yang mengajar juga tidak ramai. Berdasarkan pengalaman, sebagai salah seorang pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, beberapa tahun yang lalu, kekurangan guru dalam mengajar subjek seni amat ketara sekali. Seorang guru ada kalanya memikul tanggungjawab mengajar lebih daripada 5 kelas dalam sesuatu masa. Oleh itu, graduan yang selesai bergraduasi sepatutnya mengambil peluang tersebut untuk mengajar dan berkongsi ilmu kepada pelajar. Hal ini tidak ditujukan khusus kepada guru sahaja, tetapi juga ditujukan kepada para pensyarah. Para pensyarah hendaklah melatih para pelajar untuk bercakap dan memberikan peluang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat peribadi mereka tersendiri. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi haruslah memandang serius
kepada perkara ini. Hal ini demikian kerana subjek seni bukanlah subjek yang asas yang perlu diambil oleh murid-murid atau pelajar, namun subjek seni ini perlu dijadikan salah satu subjek yang penting demi mengasah bakat para pelajar untuk berkarya. Setiap individu mempunyai minat masing-masing. Sebagai contoh, kebanyakan pelajar lepasan SPM dan juga STPM memilih untuk mengambil dan mencuba aliran yang lain seperti aliran sains, aliran pertanian, aliran kejuruteraan, aliran binaan, pendidikan dan banyak lagi. Mereka seringkali beranggapan dan berfikir bahawa subjek seni ini adalah subjek yang sangat sukar dan ada yang tidak minat dalam melukis. Pandangan tersebut haruslah diubah kerana subjek seni atau bidang seni ini mempunyai cabang yang luas. Begitu juga dengan bidang yang lain. Persoalannya adalah jika subjek ataupun bidang seni ini tidak lagi ditawarkan di institusi awam atau swasta, bahkan di peringkat sekolah atau institusi pendidikan yang ada di Malaysia, apakah nasib para pelajar yang mempunyai minat di dalam seni? Justru, subjek atau bidang seni ini perlu ditawarkan dan dilaksanakan di dalam institusi pendidikan di Malaysia agar nasib-nasib mereka terbela. Bukan itu saja, individu-individu di luar sana yang berminat dengan seni berasa yakin kepada diri sendiri bahawa mereka adalah individu yang beruntung kerana mempunyai bakat dan kemahiran di dalam seni. Oleh itu, lebih ramai lagi artis muda yang akan mengindahkan dan menceriakan dunia seni di Malaysia. Lebih-lebih lagi teknologi yang pada masa ini yang dapat meringankan beban mereka serta dapat merancakkan dan menjadi salah satu penyumbang ekonomi kepada negara kita Malaysia. Okey, terima kasih kepada pengaju soalan. Okey, berbalik kepada soalan, apakah subjek seni visual masih relevan ditawarkan di institusi atau sekolah? Okey, pada pandangan saya, subjek seni visual masih relevan untuk ditawarkan kerana aktiviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi dan kebolehan guru dalam menyampaikan pengajaran dan menggunakan kaedah yang betul akan dapat memenuhi keperluan. Selain daripada itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai sukatan pengajaran pendidikan seni visual. Seni dalam pendidikan biasanya memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka alam sekeliling mereka, iaitu dengan setiap apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Okey, melalui cara ini, secara tidak langsung ia mengajar pelajar untuk meneruskan sumber imajinasi, kreativiti, pemikiran serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Apakah perubahan yang sangat ketara oleh pengaruh teknologi pada masa kini terhadap dunia seni visual di Malaysia pada umumnya? Perubahan yang sangat ketara daripada pengaruh era teknologi terhadap hasil karya mengenangkan masyarakat zaman sekarang yang suka akan kehiburan. Para pengkarya juga tidak akan putus idea untuk menghasilkan sesuatu karya dalam bidang seni video untuk menghiburkan para audien. Dengan penerimaan dari para audien yang tidak terputus-putus, telah membuka lebih banyak pendapatan dan peluang pekerjaan kepada para pengkarya dan para pelajar. Penghasilan karya yang menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih maju ke hadapan dalam era teknologi. Walau bagaimanapun, ini dilihat juga mampu menimbulkan isu dan memberikan cabaran dalam penghasilan karya. Ini kerana ianya mempengaruhi idea seseorang artis dalam menghasilkan karya. Pada dasarnya, teknologi sangat berpengaruh dalam dunia seni, khususnya dalam seni tari teleholografis. Pada zaman informasi ini, kecepatan informasi dan internet menjadi bahagian yang mempengaruhi kreativiti bangsa.
Perkembangan hasil karya akan menampakkan pengaruh tertentu di dalam kehidupan. Dalam era teknologi ini, wujud sebagai satu perantaraan untuk menghasilkan sebuah karya. Ianya dibantu dengan pemikiran yang lebih baik. Dengan adanya teknologi yang sedia ada kini, kian menjadi matang dalam dunia teknologi. Namun, perkembangan dunia seni tidak boleh dilepaskan daripada peranan pemerintah untuk meningkatkan koleksi internet. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Elisa dan saudari Linda di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, eloknya kiranya saya mengajukan soalan terakhir. Secara pribadi, apakah harapan anda terhadap aliran seni visual yang masih kekal di Malaysia sehingga ke hari ini? Harapan saya adalah agar seni visual ini dapat memenuhi hasrat wawasan dan falsafah pendidikan kebangsaan dalam usaha untuk memberikan persediaan kepada generasi muda dengan ilmu, nilai dan kemahiran kepada generasi muda dengan personaliti sebagai rakyat Malaysia yang cemerlang untuk generasi akan datang. Realitinya, diminta kita sama-sama membuat renungan. Sejauh manakah kita telah melaksanakan peranan kita untuk merealisasikan harapan ini, serta meletakkan kualiti pengajaran yang lebih menguasai dan mengamalkan beberapa pendekatan sesuai supaya seni ini benar-benar berkualiti, menarik, bermakna dari perspektif tertentu. Semoga dengan itu dapat memetabatkan seni visual ini ke tempat yang sewajarnya. Saya berharap aliran seni visual ini masih dikekalkan sehingga kini dan sentiasa melahirkan tokoh seni yang berjaya dan mengharumkan nama tanah air. Seterusnya, saya juga berharap agar aliran seni visual lebih banyak membuka cabang agar dapat membuka peluang pekerjaan terhadap para pelajar, kerana kebanyakan masyarakat di luar sana tidak berapa memandang serius terhadap seni visual. Setiap perkara tentunya mempunyai pro dan kontra seperti penggunaan teknologi dalam dunia seni visual. Apa yang saya harapkan, pengaplikasian teknologi dalam proses penghasilan karya haruslah giat dilaksanakan. Selain itu, yang kita sedia maklum, ramai artis ataupun penggiat seni yang ada di Malaysia masih lagi bergiat aktif dalam pelbagai bidang seni seperti seni halus, seni drama, seni animasi, pengurusan seni, seni muzik dan banyak lagi. Namun begitu, sesetengah daripada individu di luar sana yang tidak memahami dan mengenali seni masih lagi beranggapan bahawa seni visual ini adalah seumpama sebuah karya yang hanya dilihat daripada luaran sahaja. Tambahan pula, ramai yang tidak menyedari bahawa misalnya drama, cerita, dokumentari, kartun animasi dan banyak lagi merupakan salah satu daripada hasil seni yang menggunakan teknologi. Justru dengan adanya teknologi yang sedang membangun dan kini sedang berkembang pesat dapat membuka mata mereka bahawa seni ini mempunyai makna dan cerita yang indah. Aliran seni visual yang ada di Malaysia perlulah diteruskan agar terhasilnya pemangkin dan anak seni yang mewarisi kepakaran dalam bidang seni. Artis seni atau penggiat seni yang ada pada masa kini hendaklah mendedahkan kepada generasi pada masa hadapan bahawa seni visual adalah penting demi pembangunan dan kemajuan negara kita Malaysia. Okey, terima kasih kepada saudara Enzen atas soalan yang diajukan itu tadi. Okey, berbalik kepada soalan, apakah harapan saya secara peribadi terhadap aliran seni visual yang masih kekal sehingga kini? Okey, harapan saya secara peribadi terhadap aliran seni yang masih kekal sehingga kini adalah untuk meneruskan dan bekerjasama dalam usaha mengekalkan kesenian di Malaysia. Okey, saya juga berharap satu hari nanti seni visual ini akan lebih dipandang berat dan diapresiasi oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini.
seni juga haruslah kita kekalkan demi kekreatifan sesebuah negara. Akhir kata, seni visual ini haruslah dihidupkan semula supaya menjadi tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Terima kasih. Demikian tadi harapan daripada semua ahli panel kita untuk terus menyokong aliran seni visual ini untuk terus dikekalkan walaupun mempunyai cabaran yang sangat besar dalam mengharungi era teknologi yang semakin pesat membangun di negara kita ini. Secara konklusinya, aliran seni visual ini bukannya satu aliran yang baru wujud di negara kita, namun ia telah lama wujud dan masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Sehubungan dengan itu adalah peranan kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus memartabatkan aliran seni visual ini bukan sahaja sebagai subjek maupun kerjaya, namun ia sebagai alat penyatuan setiap kaum di Malaysia ini. Akhir kata dari saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudi hadir di forum kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap bicara dan terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.